Alamin. Alhamdulillah. Okey, saya record dulu ya. This meeting is being recorded. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersua sekali lagi, baik yang di dalam Zoom, teman-teman kita pelajar kuliah hadis, dan juga tuan-tuan dan puan yang berada ataupun yang menonton ataupun yang mengikuti kelas kita di Facebook Masjid Kampung Siglap. Dan syukur pada Allah Ta'ala, dengan platform ini kita dapat meneruskan dan mengimarahkan masjid dengan pembelajaran hadis. Dan macam biasa menemani saya hari ini ada berapa orang? Kita ada 30 orang dalam Zoom ni. Dan tuan-tuan puan, bagi siapa saja yang mungkin yang menonton di Facebook ataupun yang mengikuti di Facebook, boleh saja kalau nak sertai Zoom ni ya. Mungkin linknya ada pada masjid, sebab saya boleh accommodate 100 orang, tapi 100 orang ni kalau masuk dia kena mic dia off lah. Okey. Alhamdulillah, macam biasa. Pakcik Farouk sihat? Pakcik Farouk, alhamdulillah. Pakcik Tarikh baik? Pakcik Tarikh, ni semua rukun-rukun Zoom ni. Terjemaah jantan baik? Alhamdulillah. Abang Roslan baik, Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pakcik Rahim mana Pakcik Rahim? Pakcik Rahim mudah-mudahan sihat. Ada Abdul Rahim Farid. Alhamdulillah Pakcik. Alhamdulillah. Pakcik Mida baik? InsyaAllah dengar suara. Okey, syukur pada Allah Ta'ala. Kita lama tak jumpa, tapi tak jumpa kerana Allah. Mudah-mudahan kita jumpa semula juga kerana Allah. Kalau tak jumpa kat syurga lah, insyaAllah. Ya Allah panjangkan umur semua. Amin. Okey, hari ini insyaAllah kita akan sambung. Pasal minggu lepas kita cuma baca satu bab kan Kak Zaitan? Okay, saya share dulu konten. Hari ni bab. Okay, Alhamdulillah tadi Kak ini dah bagi kita. Hari ni bab 62, iaitu bab daripada hadis kitab Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahihul Bukhari. Dan terima kasih Pak Cik Ainon dan terima kasih Iskandar juga tadi. Kita sambung daripada ni, bab jika seseorang solat sendirian, hendaknya ia memanjangkan solatnya sesuai kehendaknya. Okay. So 61 habiskan hari tu Kak Zaitun? Alhamdulillah, cuma last habis. Page. Tapi last sama page. Ustaz. Sama maksud Kak? Bukan sama lah, maksudnya dia just keterangan yang rumusan. Rumusan. Sorry. Okey. Jadi tak banyak ini kan, tak banyak penambahan kan Kak? Tak ada. Saya tak perasan pula. Okey, alhamdulillah. Okey. So kita baca hari ini hari 92. Tuan-tuan puan, insya-Allah Pak Haji Tarikh boleh Pak Haji Tarikh untuk terjemah. Baca tak bunyi itu. Pak Haji Tarikh senyap tu. Okey. Kak Zaitun baca dulu. An Abi Hurairah. Bismillah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna minhum ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Masyaallah. Pak Haji Tarikh boleh nak on ke Pak Haji Tarikh nak agak diam tu, saya suruh Kak Zaitun sambung. Mana Pak Haji Tarikh ya? Saya cuba tengok Pak Haji Tarikh. Kita raih Pak Haji Tarikh sikit. To unmute. Boleh Pak Haji Tarikh to unmute? Unmute? Okey, kalau tak boleh saya minta Kak Zaitun sambung Pak Haji Tarikh. Okey, Kak Zaitun. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian solat mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankan solatnya, kerana sesungguhnya di antara mereka ada yang lemah, sakit dan orang tua.
Apabila ia solat untuk dirinya sendiri, maka hendaknya memanjangkan sebagaimana yang ia kehendaki. Okey, ini satu Ketera- hadis. Okey, kat situ. Terus. Keterangan hadis. Bab jika seseorang solat sendirian hendaknya ia memanjang solatnya sesuai kehendaknya. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahawa perintah untuk meringankan solat adalah khusus bagi imam solat. Adapun orang yang solat sendirian tidak termasuk dalam perintah tersebut. Tetapi para ulama berbeza pendapat tentang seseorang yang memanjangkan solat hingga waktu berakhir seperti yang akan kami jelaskan. Sekali lagi Kak Zaitun. Saya nak kata macam newscaster. Okey. Tetapi para ulama berbeza pendapat tentang seseorang yang memanjangkan solat hingga waktu berakhir seperti yang akan kami jelaskan. Tamam. Ad-dha'ifa was-saqima, orang yang lemah dan sakit. Maksud orang yang lemah dalam hadis ini adalah lemah secara fizik, sedangkan orang sakit adalah orang yang menderita penyakit tertentu. Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Abu Zinad dengan lafaz was-saghira wal-kabira, anak kecil dan orang tua. Imam Tabarani memberi tambahan dari hadis Utsman bin Abi Al-As, wal-hamila wal-murdi'a, wanita hamil dan menyusui. Kemudian At-Tabrani menukil pula dari hadis Adi bin Hatim dengan lafaz wal-'abira was-sabila wal-'abira as-sabila, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Adapun lafaz yang telah disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud wadzal hajah, orang yang memiliki kepentingan sesungguhnya mencakup semua sifat yang disebutkan tadi. Falyutawwil ma syaa, hendaklah memanjangkannya sebagaimana yang ia kehendaki. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz falyusalli kaifa syaa, hendaklah solat sebagaimana yang ia kehendaki, iaitu meringankan atau memperpanjang. Hal ini dijadikan dalil bolehnya memanjangkan bacaan meski waktu solat telah habis. Demikian pandangan yang benar menurut sebahagian ulama mazhab kami. Namun mazhab kami itu apa Kak Zaitun? Asy-Syafi'i. Sambung. Namun masih perlu dipertanyakan kerana pandangan tersebut bertentangan dengan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innamat tafritu an yuakhara as-salata hatta yadkhulal waqtul ukhra. Sesungguhnya yang dinamakan melalaikan adalah seseorang mengakhirkan solat hingga masuk waktu solat yang lain. Apabila terjadi kontroversi antara maslahat iaitu kebaikan dan mafsadat iaitu kerosakan, iaitu maslahat kerana melakukan solat sesempurna mungkin dengan cara memperpanjang bacaan dan mafsadat kerana melakukan solat di luar waktu yang ditentukan, maka meninggalkan mafsadat harus lebih didahulukan. Keumuman hadis bab ini dijadikan dalil bolehnya melamakan waktu iktidal, berdiri saat bangkit dari rukuk dan duduk di antara dua sujud. Ya, terima kasih Kak Zaitun. Barakallahu fiik. Tuan-tuan, alhamdulillah tadi jelas saya rasa Kak Zaitun baca. Hadis ini adalah hadis yang menyusul hadis-hadis sebelum ini tentang peranan seorang imam dan juga ada disentuh makmum dalam bab-bab yang terdahulu. Nah, kali ini Imam Al-Bukhari meletakkan bab dengan tajuk semayang sendiri. So bermakna kali ini adalah jika seseorang itu solat sendiri. Nah, hendaknya ia memanjangkan solatnya sesuai kehendaknya. Nak panjang boleh, nak pendek boleh. Macam saya sebut dengan tuan-tuan perempuan, Imam Al-Bukhari dalam beliau atau dalam rahimahullah meletakkan tajuk bab dan itulah kebiasaannya pandangan Al-Imam. Jadi bermakna di sini Imam Al-Bukhari berpendapat, ini dapatan awal ya, bahawa kalau semayang sendiri nak macam mana pun okey. Jadi macam mana yang kita baca tadi daripada syarah Al-Imam Ibn Hajar sampai panjangnya tu terkeluar daripada waktu solat. Atau istilahnya kalau zuhur solat sampai asar. Ya. Maknanya terlalu panjang dan ini diperbahaskan ulama. Namun daripada zahir hadis dan daripada apa yang Al-Imam Al-Bukhari berpendapat, perkara tersebut boleh. Saya ulang semula baca hadis tadi dari Abu Hurairah bahawa radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian solat mengimami manusia, maka hendaklah ia meringankan solatnya. Ini sunnah. Okay? Kerana sesungguhnya di antara mereka ada yang lemah. Tadi kita baca lemah tu ada pelbagai tafsiran, sakit dan orang tua. Dan antara yang kita sebut tadi lemah adalah, kalau tuan-tuan perasan lah, tadi kita baca, kat sini ada sebut. Ada yang disebutkan di sini bahawa lemah itu secara fizik, sedangkan orang yang sakit adalah yang menderita penyakit tertentu. Al-Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain, as-saghir wal kabir. Maknanya ambil perhatian juga pada orang yang lemah, orang yang sakit dan anak kecil dan juga orang tua-tua. Jadi masih tak lari. Bagi saya masih kelompok lemah itu masih sama. Kalau orang tua-tua imannya kuat, fizikalnya lemah. Anak muda fizikalnya lemah, fizikalnya kuat, imannya lemah, kan? Itu pasti, kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Nah, Al-Imam At-Tabarani tambah tadi dalam hadis Utsman bin Abil As disebut wal hamil wal murdi'. Wanita hamil possible. Belakang seorang imam adalah seorang wanita hamil ataupun seorang wanita yang menyusukan, yakni baru atau selepas bersalin. Jadi wanita ni, kat saya tu saya tak pasti ya, wanita nak menyusukan ni dia mesti juga punya zat dan tenaga yang cukup. Betul tak Kak Zaitun? Betul. Maknanya kalau dia pun fizikalnya lemah ataupun tertimpa penyakit yang menyebabkan dia tidak fit, jadi boleh menjejas dia sebagai seorang ibu yang menyusukan. Betul tak Kak Zaitun? Betul. Betul. Sebab mana tuan-tuan dan perempuan di sini, hatta walaupun seorang wanita tadi sudah melahirkan, ini saya tak include lagi kalau kita kata apa, postnatal. Kalau ada dia punya swing lepas dia melahirkan. Postnatal blues. Postnatal blues. Ada yang saya baca dalam pembacaan saya, hatta saya belajar psikologi dulu kat Zaitun, ada yang agak melarat-larat juga nak bunuh diri. Ada yang pelbagai. Tuan-tuan perempuan, kita lelaki, saya tak mengalami pengalaman melahirkan. Wallahi, melahirkan ni memang susah, ya. Mana kalau yang sebelum melahirkan tu saya ingat dengan kerana suami, budak-budak lagi kalau ada anak sebelum. Dengan mana ibu-ibu sakit ni, saya tengok ibu-ibu mengandung ni lap meja, cuci baju. Kalau kena suami yang faham, ramai juga suami yang faham, alhamdulillah. Tapi banyak juga suami yang nampaknya macam tak apa nak faham. So, ya, dia tanggung. Dan ada juga peristiwa yang saya sendiri dengar daripada orang-orang yang menukilkan bahawa Kak Zaitun ada seorang seorang ibu tu, dia sebenarnya dalam tekanan. Dia dapat anak tu, dia kebetulan suami dia nikah lagi satu. Ini tuan-tuan perempuan, Al-Gojo punya nikah tak khabar-khabar. Jadi dia sembunyi-sembunyi, tapi kat Singapura nikah lagi. Saya rasa nikah lagi ni, yang ibu mengandung ni dia pressure. Jadi dia nak tunjuk dia punya dia punya dia punya masalah tekanan. Jadi dia usahakan untuk ambil batu giling, Kak Zaitun. Ni bukan batu lesung kecil lah, batu giling. Jadi dia cuba giling perut dia tu. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kandungan tu selamat. Tapi tuan-tuan perempuan bukan saja selamat, malah menjejas kandungan tersebut. Dia sebenarnya melahirkan seorang zuriat yang tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan, jadi cuma berjalan menggunakan lutut. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ibu tadi ibu yang baik. Kemudiannya dia bertaubat dan alhamdulillah, saya dengar hari ni anak ni pun dah meningkat usia 50-an. Jadi masih hidup lagi segar, alhamdulillah rabbil alamin. Dan di sini Makcik Nun ada sebut ya, ibu yang menyusui bukan saja masih kurang kekuatannya, ia juga menjaga keperluan bayi yang kelaparan at any time. Yes, kita setuju Makcik. Terima kasih banyak. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan, orang yang baru dapat anak ni untuk berbulan-bulan yang awal tidur tak cukup. Jadi ada cranky sikit dalam beberapa keadaan. Jadi Nabi SAW
Bila sebut kata tadi ad-da'if was-saqim, bila ulama membeza ataupun memberikan interpretasi berbeza mengikut lafaz-lafaz hadis. Sebab Imam Bukhari cakap ad-da'if was-saqim. Kemudian ada pula dalam riwayat Imam Muslim disebut as-saghira wal-kabir. Dalam riwayat At-Tabarani Imam ada sebut wal-hamila wal-murdi'. Jadi maknanya walaupun dalam penambahan al-hamil wal-murdi' itu belum tahu sahih, tapi dia tak lari makna. Jadi tuan-tuan dan puan, tak semua hadis dhaif, maksud saya dhaif pada jalur, ya, pada perawinya itu boleh jadi dhaif pada isi hadis, konten ataupun kandungannya. Kerana apa? Ada beberapa hadis sahih yang lain yang menyokong perkara tersebut. Dan kalau di sini pun disebutkan al-hamil wal murdi', orang yang melahirkan, orang yang mengandung, tetap dia termasuk dalam golongan yang lemah dan mungkin golongan yang cedera ataupun badannya sakit-sakit, aching here and there. So, tak lari. Hadis ini tak lari, boleh digunakan maksud daripada hadis Al-Imam At-Tabarani tersebut. Tapi namun tuan-tuan puan kita maklumi banyak juga hadis Al-Imam At-Tabarani yang diriwayatkan kerana Al-Imam itu sendiri bukan saya kata sambil lewa. Yang pegangan imam pada ketegasan dalam memberikan komentar pada perawi hadis itu berbeza-beza. Al-Imam Al-Bukhari antara orang yang lembut dalam memberikan komen. Namun Al-Imam Al-Bukhari komen lembut tapi dia panggil apa? ISO, QC Imam Bukhari tinggi. Walaupun Imam Bukhari tidak sebutkan dia ni penipu. Disebut dia dituhmah dengan penipuan. Memang softer. Tapi Imam Bukhari punya piawaian, kata orang Malaysia, piawaian ataupun standard SOP yang sangat tinggi yang menyebabkan Imam Bukhari meriwayatkan hampir semua hadis sahih ataupun banyak lagi hadis tak sahih, namun dirakamkan hadis-hadis sahih daripada kitab Imam Bukhari, khusus sahih dengan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, di sini ada lagi pula dalam lafaz yang lain dalam hadis Adi bin Abi Hatim, masih lagi dalam riwayat At-Tabarani, menyebutkan wal-abir as-sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang-orang ni macam kita ke RNR lah tuan-tuan, ya. Kita berhenti semayang. Dan banyak kali pun saya tengok tuan-tuan, banyak kali pun dekat RNR ni macam pesen manusia yang kadang-kalinya kita berkecuali nak semayang dengan dia orang. Sebab yang nak berzikir, yang nak baca panjang. Dia entah maghrib tu lah dia nak baca Amai Tasalun. Jadi, ya, sebab ruang kecil, keadaan juga tak sama, tertinggal bas, tak semua orang naik kereta, tak semua orang punya kenderaan peribadi. Ya, dalam keadaan ni, al-abir sabil, antara dia orang yang meneruskan perjalanan musafir, adalah orang yang diraihkan di dalam sunnah Nabi SAW dalam menyantuni mereka dalam salatul jamaah. Jadi kalau Masjid An-Nur dekat Masling, kalau adresnya Masling, Masjid An-Nur tu banyak pekerja-pekerja. Kalau sebelum CB, ya, sebelum COVID-19, banyak pekerja. Jadi kesesuaian Masjid An-Nur pasti tak sama dengan Masjid Ufran, pasti tak sama dengan Masjid Asyakirin. Hatta Asyakirin pun tuan-tuan masih lagi, Asyakirin Ma'ruf, ada pekerja-pekerja yang singgah yang melalui second link. Jadi kita ringankan dalam urusan mereka. Dan saya ingat hampir semua masjid, mungkin penambahan sikit daripada saya, hampir semua masjid kalau di masa lalu dan mudah-mudahan di masa akan datang, kita punya jamaah yang solat zuhur tapi sebenarnya orang-orang ni break for lunch time, ya, yang ambil masa sikit dan dia korbankan masa makan dia sikit. Ada yang saya nampak makan kat masjid Pak Haji Tarikh, yang makan buat nasi bungkus tu makan kat masjid, nak semayang jamaah punya pasal. Jadi maknanya orang-orang ni orang yang subhanallah tuan-tuan, ya. Dan kita pun faham kadang-kadang zuhur lambat, kadang-kadang zuhur ni pada ketikanya dia akan jadi 1.20 lebih. Nah, mana nak kamat, nak bagai gitu gini. Saya ingat habis-habis semua orang agak bergesa-gesa, ya, untuk pulang ke pejabat. So ini antara faktor-faktor yang kita boleh ambil kira. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada jenazah, saya rasa ini juga kita kena take note.
kalau ada jenazah yang perlu disembahyangkan. Nah, kalau sembahyang yang dipanjangkan, apabila ada jenazah selepas itu untuk kita solatkan, saya rasa masihlah reasonable. Okay, masihlah munasabah. Tapi jika zikir yang dipanjangkan selepas sembahyang yang menyebabkan jenazah atau famili tertangguh dan tertunda, yang ni imam kena khusus lah. Saya ingat nak kena ambil kira perkara ni. Dan musim-musim COVID ni, saya maklumi ramai juga dari kalangan ahli keluarga yang tak bawa pulang jenazah. Ada yang dari hospital mandi di masjid, atau di beberapa masjid ya, ada SOP-nya. Ada yang masjid yang menyediakan tempat mandi dan sembahyang jenazahnya di basement. Ada yang kata kalau datang dari rumah, jadi ada dia panggil apa? SOP-nya sembahyang di lantai 1, tapi tidak di tempat orang-orang yang bersembahyang fardu. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Kita terbatas, tapi kita punya ruang yang kita boleh maksimalkan ya. Jadi terutama dalam perkara-perkara seperti ini tuan-tuan, ada keuzuran, ada keperluan, adalah harus kita percepatkan. Dan dalam hadis yang lain Abu Mas'ud disebutkan wadal hajah. Siapa-siapa aja ada hajat, termasuk orang lapar nak makan. Okay? So kalau masak kenduri, kita dah masak tengah hari makan. Lepas tu kita supi semayang dulu pula. Yang ni lauk rendang dah meradak-radak sampai keluar dengan sambal goreng. Ini saya ingat keutamaannya adalah orang yang lapar mesti diberi makan. Nah, Pak Haji Tarikh, kita tanya pendapat sikit boleh Pak Haji Tarikh? Pak Haji Tarikh macam serius lah hari ni. Boleh Pak Haji Tarikh? Dengar suara saya? Dengar? Pak Haji Tarikh jenguk-jenguk pula. Kita tanya Pak Cik Faruk, lama tak bawa Cik Faruk? Pak Cik Faruk, boleh ambil Pak Cik Faruk? Ya. Ya Pak Cik Faruk. Saya tanya sikit boleh? Pak Cik sihat? Kita sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, you look good, Masya Allah Pak Cik. Pak Cik, antara makan sama semayang, mana lebih utama? Kalau makanan dah dihidang, makan dululah. Kalau belum hidang, tapi lauk tu bau dah sampai ke depan? Tak apa, boleh sembahyang dulu. Okey, semayang dulu, saya setuju. Tapi semayang tu boleh lama tak Pak Cik Faruk? Kalau boleh, jangan lama-lama pasal perut. Alhamdulillah. Pasal perut? Perut nanti minta makan dah. Perut minta makan, dia tak ada akal kan Pak Cik Faruk? Dia gerak-geruk kan? Ya. Tuan-tuan, hungry man is an angry man. Secara umum, namun Pak Cik Faruk, terima kasih. Namun tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak menyatakan, di samping Pak Cik Faruk kata, kalaulah katalah bau tu dah sampai keluar, kita tidak semayang begitu lama, plus adalah sunnah untuk menyegerakan hidangan. Okay? Dia bukan hanya do not delay semayang tu, ataupun istilah jangan perpanjangkan, prolong. Tapi adalah sunnah untuk menjamu makan orang hadir, tetamu kita dengan segera ataupun seberapa mampu yang kita boleh. Dia bukan isu tuan-tuan, saya nampak banyak orang tua kata apa, kita datang bukan nak makan, kita datang nak silaturahim. Tapi keluarkan nasi, dia makan juga. Sama aja bagi saya. Dan antara sunnah Nabi, kalau orang jemput kita makan, kita kena makan lah. Sebab memang orang Melayu susah makan. Saya dah banyak kali sebut dalam kelas. Kita kata, kita sampai berjemput berkali-kali baru nak makan. Dan memang sunnah Nabi SAW adalah apabila dijemput, Nabi menyegerakan. Sebab menerima pelawaan itu pahala. Melawa makan itu juga, mempelawa itu juga pahala. Dan rezeki ini ada barakah dia yang tersendiri. Tuan-tuan, saya ingat tak ada perasaan malu kalau pada bab makan. Bukanlah kata tak malu langsung, tapi orang Melayu punya malu agak melampau-lampau, ya. Satu tak gerak, semua tak gerak. Duk pandang nasi tu daripada hangat sampai kepada sejuk. Yang ni saya ingat tidak memadai. Dan tuan-tuan puan, terlanjur saya cakap ni, saya tambah sikit kan. Lagi-lagi kalau kumpulan berzanji datang, ini kalau berzanji ke dibak ni datang, ambil yang shortcut sudahlah. Kalau dah bau-bau tu kan, ambil yang shortcut. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala kita kena maklumkan juga tuan rumah, apa sunnah. Apa sunnah? Siap dah lauk hidang atas meja, siap bersusun apa semua bagai.
Saya ingat kerana kita baca di baik atau kita baca bersanji, saya tak ada masalah dalam bab ni. Cuma riwayat-riwayat tu boleh potong-potong. Mana-mana makji yang baca tu agak hek-hek, satu-satu game, satu tak gerak, makji ni scrap sudah. Makji ni baca sikit riwayat setengah orang lain baca. Saya cakap ni termasuk saya. Kalau saya yang melambatkan, maka saya rasa adalah adil untuk saya diminta untuk ke tepi atau beri laluan kepada orang lain, tuan-tuan. So, ingat, solat tidak diperpanjangkan. Apalagi perkara yang bukan solat yang kita perpanjangkan. Ini adalah salah. Okay, kemudian, dalam bab ni disebut dalam hadis ni syahid ataupun tajuk dia ataupun dalil dia di sini. Falyutawil masya'a. Hendaklah memanjangkannya seperti mana ataupun sehendaknya. Sebagaimana yang ia kehendaki. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz kaifasya. Sama juga maknanya. Yakni meringankan atau nak panjangkan adalah atas keputusan kita secara peribadi. Ya. Dan tadi saya sebut tadi tuan-tuan, bila kita baca tu ada ulama menyatakan bahawa boleh panjangnya sampailah kepada keluar pada waktu solat tersebut. Dan saya ingat itu dapatan awal. Jadi di sini adalah baik dalam Al-Imam Ibn Hajar adalah bermazhab Syafi'i. Tapi saya suka pada rumusan terakhir ni. Kata beliau rahimahullah, apabila terjadi kontroversi antara maslahat kebaikan dan mafsadah keburukan atau kerosakan, yakni maslahat kerana melakukan salat sesempurna mungkin dengan cara memperpanjang bacaan, dan mafsadah kerana melakukan salat di luar waktu yang ditentukan. Nah tuan-tuan, kalau kita semayang, katalah saya semayang, kalau orang semayang lambat, tak apalah. Nama dia semayang, katalah Zuhur pukul, Asar pukul 4.20. Nah dia semayang Zuhur 4 suku. Nah dia semayang tu tak habis masuk waktu lain. Ini munasabah. Dan semayang tu sah tak Iskandar? Dia tanya sikit, sah. So apa benchmark semayang tu sah Iskandar? Sah kalau dia dapat rukuk sebelum azan. Rukuk yang mana? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Ni ngam-ngam dia rukuk ke dia dah rukuk baru azan? Dia dah rukuk lah. Okey, soalan. Waktu azan dekat Singapura biasanya dah lebihkan time sikit. Betul tak? Habis macam mana nak kira tu? Kira pasal radio tu bunyi biasanya dah dilebihkan sikit. Betul tak? Mesti ada plus minus dia lah. Plus point. So katalah kat situ kita ngam rukuk tu Allahu Akbar. Nak baik macam no? Dalam 9? Terus je lah. Kira sah tak tu? Dia buat rengkah pula. Kira sah tak tu? Sah, semayang dia sah habis. Of course, sah. Dapat tak waktu tu? Dapat ke tak waktu tu? Ni loncai punya jawapan ni. Antara dia dengan Tuhan aku. Antara dia sama Allah. Jadi nak bina atas dasar apa kalau kau ditanya soalan? Nanti budak-budak PSA tanya soalan. Oh tu macam mana ni bang, saya sibuk dengan krim tadi apa bagai semua. Saya ambil wuduk, saya semayang. Saya ngam rukuk. Allahu Akbar. Tu dia kira pula solat atau azan tu cepat. Sepatutnya lebih awal sikit. Nak cakap apa? Mesti ada panduan. Aku selalu cakap dia kau tak sempat jamak je. Jamak. Okay. Kalau dia setengah semayang tu, dia ini Pak Kak Zaitun, ketua kampung kat PSA tu. Saya tengok banyak juga bagus lah budak-budak belajar Islam. Macam mana nak cakap Is? Jadi kita kena tekan dia sikit. Dia tak boleh kasi dia loose sangat. Is, jawab macam ni, simple. Sembayang kita, waktu cepat, tak cepat, bukan urusan kita. Urusan kita adalah, kita rukuk, azan, dah. Sebelum tu nak cepat ke, juru hebah tu, DJ tu picit salah ke, timing waktu tu Muiz nak lebihkan, tak lebihkan ke, bukan kerja kita. Itu kerja ahli falak. Betul? Orang yang kira-kira putaran. Kalau tanya dapat waktu ke tak? Dapat. Selagi mana dia rukuk sebelum azan. Kalau ngam dia rukuk sama rukuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Dapat tak? Oh tak dapat.
Tak dapat nak nolong lah. Itu benda salah. Itu salah. Itu kira kecuaian peribadi. Tapi ada satu alternatif lain yang Iskandar sebut tadi bahawa munasabah kalau dijamak pada lagi-lagi orang kerja crane macam ni kan, orang PSA. So, okay, saya baik Is, betul. Tapi kalau macam dia cakap gitu, sekali kalau dia tengah rukuk, sekali dah azan itu kan, dia teruskan ke ataupun dia nak stop ataupun dia nak jamak nanti later? Maknanya dia rukuk tu ngam. Maknanya kita tak dapat semayang tu lah. Soalan ni betul juga tak pernah orang tanya pula soalan ni. Apa soalan sekali lagi? Aku pula kena. Kalau dia tengah nak rukuk tu kan, dia tengah nak semayang, dia nak rukuk tu sekali betul-betul azan. Dia tanya nak stop ke, nak teruskan ke, ataupun kalau dia cakap okay, boleh jamak, tapi kau nak teruskan ke, nak stop solat tu ke atau macam mana? Pasal dia dah tak ada time nak semayang lagi ni, lepas ni kerja banyak kan. Betul juga dia tak semayang sah? Asal dia either one lah tu, within Zuhur atau dia boleh atau Maghrib ke. Susah kat soalan tu. Kat situ ada pandangan kat situ. Sementara saya digest. Oleh kerana dia dekat hujung waktu, so dia kena, okay, kalau saya cakap pada awalnya jarang dia orang tanya soalan ni dalam tu Iskandar ni. Tapi tak bermanfaat bersama. Okay, silakan Zaiton. So dia kalau macam itu, kita kan tak boleh di apa tu, kita tak boleh berhentikan solat sesuka hati. Betul. So kita maknanya kita masukkan, okey, contoh kita Zuhur tapi dia dah masuk asar. Semacam Is cakap lah, kita jamakkan dia. So kita masuk, maknanya kita solat tu kita dah masuk waktu asar lah. Tapi asal dia semayang tu Kak, dia tak meniatkan jamak. Maknanya dia semayang kalau on its own. Sebab dia dah solat dah hujung waktu tau. So dia kena maknanya Kak Zaiton nak bagi cadangan. Kalau dah hujung-hujung tu jamak je lah. Senang. Maknanya sekalian. Maknanya niat sekalian, yes. Tapi Kak Zaiton, ni orang ni tak belajar apa lagi. Jamak tu dia tak sempat lagi nak belajar. So dalam keadaan ni, tuan-tuan puan siapa-siapa nak bagi pandangan boleh, silakan. Saya bukan main-main stuck, saya stuck betul-betul. Saya tengah. Ya Pak Haji Tarikh, sila Pak Haji Tarikh. Saya dapat tahu, ini selalunya yang kadang kita ni balik kerja, waktu asar kadang ikut dekat jalan, sampai dekat rumah, kita dapat semayang asar tu, sebab kata Ustaz tadi, orang pun azan. Tapi yang saya tahu belajar, kalau asar, kalau dua rakaat boleh dilanjutkan. Kalau tidak, asar kalau 2 rakaat dapat dilanjutkan. Boleh dilanjutkan sampai habis sampai tamat. Tapi kalau tidak, tak dapat asar tu. Kalau waktu lain Pak Haji Tarikh? Maksud saya bila tengah 2 rakaat orang azan maghrib. Jadi teruskan sembahyang asar, kita dapat sembahyang asar tu. Sebab dah separuh. Okey, misal saya sembahyang Zuhur. Kalau azan Zuhur, kalau azan sembahyang asar azan asar sama jugalah Ustaz, 2 rakaat jugalah kata dia. Oh, maksudnya semua sembahyang Pak Haji Tarikh. Ya. Dia bukan asar sajalah. Ya. Maknanya kaid ukurnya adalah pada 2 rakaat sudah tahiyat awal. Ya. Masa lepas tahiyat awal. Ya, Ustaz. Okey, kita dengar satu lagi pandangan Pak Jamat Jantan. Sila Pak Jamat. Sila cakap Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak Haji Rahsia. Beginilah masih lagi sikit lagi. Syafakallah. Sila Pak Haji. Ini saya selalu anjurkan. Saya tengok jam dan kita tengok waktu yang ditentukan. Jadi saya selalu bagi dalam 1,5 minit sebelum kita takbir lah. Okey. Kalau gitu kita dapat 1,5 minit sebelum kita takbir. Ya. Jadi kita bila kita naik aja, kita naik salat je, terus kita dapat sampai sujud. Okey. Kadang-kadang kita dah bangun pun baru azan. Okey. Maksudnya kalau 1,5 minit Pak Jamat tu sempat takbiratul ihram. Ya. Sebab iftitah Fatihah surah, rukuk, i'tidal, sujud. Ya. Okey. Itu kalau Pak Haji Ahmad punya tempoh semayang lah. Lagi satu, kalau misal kata saya dalam kenderaan, saya lakukan dalam kenderaan dulu. Okey. Saya tahu masa tu memang sujud tak boleh dapat. Betul. Betul. Ya.
Maknanya kalau dalam kenderaan, Pak Haji akan buat adaan dalam kenderaan. Ya. Okey, di samping Pak Haji juga mungkin boleh jamak lah. Yes. Ya. Okey, Pak Haji, terima kasih. Ada lagi tuan-tuan puan nak bagi idea, nak bagi pandangan sikit je. Abang Roslan tercunguk nampak tu? Sila Abang Roslan. Ustaz, ni bayang di rumah atau di masjid, Ustaz? Di rumah. Rumah. Pasti. Okey, kalau di rumah, pada pendapat saya, teruskan solat, tapi solat tu jadi solat qada, bukan solat waktu. Abang Roslan perlu niat tak kalau nak qada? Nak tukar niat tak? Tak payah niat qada. Automatically that salat become salat qada. Automatically. Is it betul? Ya, saya pun lagi fikir jawapan. Okey. Abang Roslan kasih macam-macam pandangan juga. Kita punya fuqaha. Okey. Maksud saya, baguslah kita fikir. Kita cuba dapatkan dan bukan hanya tunggu jawapan. Okey, kita tanya sikit lagi. Siapa dia? Sekadar, sila. Aku rasa kalau dia tanya aku gitu, aku akan jawab dia sampai habis. Kalau kat takrim, kalau dah dekat waktu, kau jangan buka radio. Kau tutup radio, kau semayang je. Ya, okey. Betul? Kalau jadi dia tak kalau, was-was dia itu kalau kau sempat ajar. Kalau tak sempat ajar ni pasal soalan kau ni soalan yang memang soalan tu semayang lah. Betul tak? Okey. So dia okey. Ada lagi tentang pandangan. Dia nak teruskan ke tak Ya. Makcik Ratna on microphone saya nampak. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagus Mas. Salam terima kasih. Kau Pak Haji? Niat ini kita nak jamak tu. Kalau awal kita niat jamak, apa yang saya biasa buat, akhir sebelum salam saya niat untuk jamak. Boleh ke Ustaz? Macam mana sekali lagi Pak Haji? Kalau kita semayang jamak katakan dan kasar, biasa apa yang saya amalkan, kita buat akhir sebelum kita salam tu kita niatkan kita jamak waktu asar. Boleh tak? Maknanya zuhurnya? Ya, semayang zuhur jamak asar. Dua rakaat kasar. Tapi pada awal semayang, Pak Haji niat semayangnya adaan ke Pak Haji niat solatnya jamak? Jamak. Biasa sebut adaan waktu zuhur lah. Tapi bila waktu salam tu, saya sebut jamak asar. 2 rakaat kasar. Okey. So bermakna setengah-setengah lah solat Pak Haji? Ya, saya. Ini dalam safar lah. Dalam safar. Dalam waktu biasa? Waktu biasa? Waktu biasa. Maknanya bukan musafir? Waktu betul musafir tak pernah. Tak pernah lagi. Okey Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Kak Aini. Pak Haji tanya lambai saya tu. Kenapa Kak Aini dulu. Ustaz, how are you? Okay, good. Thank you. Alhamdulillah Kak. Okay. Ini bukan solat berjemaah, right? Bukan. Solat bersendirian. I would just continue and continue my Zuhur. Then after that, continue with my Asar. I would, otherwise, nombor satu, I bukan bersafar. There's no need to jamak. And this is what I would do personally. Just continue with my solat. So that is your own amalan? Personal, this is what I would do. Thank you Kak Aini. Barakallahu fiik. Okay, Pak Haji Tarikh. Thank you Kak. Pak Haji Tarikh nak cakap tu, Pak Haji unmute. Mana Pak Haji Tarikh? Saya tak boleh unmute ke Pak Haji Tarikh. Saya boleh ask to unmute. Okay. Pak Haji Tarikh cuba picit mikrofon tu. Ustaz, kita tahu kita berapa lama satu rakaat kita semayang. 2 minit ke, 1 minit ke. Tapi masa kita tengok dah, alamak dah suntuk. Anytime nak azan. Sebaliknya kita niatkan, kita kerjakan waktu macam zuhur di waktu asar. Okey. Kerjakan waktu zuhur dan continue asar. Continue zuhur. Jadi macam nak masuk lagi 1 minit lagi, tak sempat. Saya niat, saya kerjakan salat zuhur di waktu asar. Takbir, semayang zuhur dan lepas tu continue asar. So maknanya zuhur habiskan je lah. Ya, habiskan zuhur dulu sebab dah niat nak kerjakan zuhur waktu asar dan continue asar lah. Asar dah masuk semayang asar. Maknanya langsung saja semayang asar. So zuhur tadi sah tak sah tadi? Ya, Ustaz. Zuhur tadi sah tak sah? Maksud saya dosa ke tak? Dia niatkan nak kerjakan waktu zuhur di waktu asar. Solat zuhur di waktu asar.
Ini tindir-tindir niat ni. Banyak tindir. Okey. Pertama kali saya jumpa perbahasan kita masa orang Melayu ni, dia bertindir-tindir niat banyak ni. Okey, bagus. Saya tak kata salah. Ini untuk perkembangan kita untuk berbincang. Sila, saya nampak chat kat situ ada. Ada kita baca kat sini. Makcik Betty, Ustaz. Ya, Makcik Betty. Ya. Siapa tu? Ustaz. Ya, silakan. Say for example, right? Cikgu Aisyah, yes, Cikgu. Please. Yeah. Say for example, we know that there's only for Zohor, we only know that there's only about few minutes left before Asar, right? So to prevent that, can I just leave Zohor and then just sembahyang Asar bila masuk waktu, and then qada sembahyang Zohornya? Itu pasti boleh, Cikgu. Tapi, what do you think? Tapi Cikgu, we are very sure that there's only a few seconds or few minutes left before Asar. So instead of kalang kabut and then nak niat ke nak itu ke nak ini, and then our solat will not be focused. So I ignore Zohor and wait for the Asar time. Then I sembahyang Asar. Then after that baru qada Zohor. Zohor, ya. Macam mana tu? Untuk Cikgu punya senario Cikgu bagi ni, ini lebih senang. Maksudnya ulama dah pun bagi fatwa bahawa kalau begitu memang dosa tinggalkan Zuhur. Mana orang kata apa? Memang tepatlah dosa. Jadi melewatkan solat Zuhur tadi dikira sebagai dosa dan sembahyang Asar. Yang ni Cikgu, orang ni dia nak kejar, tak nak dosa. Maknanya dia nak selesaikan kerana dia bekerja tadi. Okey. Mana berurusan. Jadi dia pun sembahyang. Maka dia sembahyang, kalau dia sengaja lengah-lengah tangguh-tangguh, maka dia berdosa lah. Dan dosa tinggalkan sembahyang, dosa besar. Jadi kat sini dia ambil peluang tu dia sembahyang. Cuma dia tak ngam, dia tak dapat rekod tu. Azan sudah. Pada ketika tu azan sudah. Kadang-kadang kita kan nak tengahlah lambat lah, nak terpaya kecil lah kan. Lambat lah, terkentut lah pula, patah balik ambil wuduk lagi. Dia memang tak ada hal, tak ada ragam lah. Kalau ada hal, dia selalu macam-macam ragam bunyi tu. Nah, untuk cikgu punya situasi, tak salah, namun dosa. Saya tak galakkan sangat cikgu macam tu, tapi saya lebih galakkan kalau sesekali dia berlaku dan ada sebab cikgu. Maksudnya, katalah cikgu ni masak rendang lah, tak boleh tinggalkan, santan pecah ke apa, nanti apa. Okay, misal, ataupun you attended to someone. Okay? Ada tetamu, kadang-kadang tetamu kita bukan Islam. Saya mengerti, ada ketika kita boleh minta izin. Ada kadang-kalanya agak payah. Tengok keadaan, apa occasion, dia bertamu kerana apa, kan? Jadi, elok dijamakkan cikgu daripada cikgu biarkan dia hilang atau luput. Macam tu saja. More, I think appropriate lah cikgu. Kalau akhlak kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Barakallahu fiik. Jadi Ustaz lawa pakai baju merah. Terima kasih cikgu, sekali. Lama tak siap-siap ni. Pak Cik Tarikh, sila Pak Cik Tarikh. Pak Cik nak cakap lagi ya? Silakan nak bagi pendapat. Ya, Ustaz. Tak. Ya. Tidak. Okey, pasal Pak Cik Tarikh belum off mikrofon, saya offkan Nah, okey. Haji Osman, Pak Haji Osman nak cakap lagi? Tidak. Tidak. Okey, saya matikan mikrofon dulu ya. Okey. Saya Saya cuba cari jawapan di sini. Saya jumpa jawapan awal apabila kita tertinggal solat. Okey. Maknanya saya sembahyang Zuhur lambat. Okey. Luput Zuhur saya, masuklah waktu Asar. Maka ulama di sini berselisih pendapat nak sembahyang mana satu dulu. Kalau kita kecil-kecil kita belajar, kalau Zuhur lepas, mana Asar masuk, kita sembahyang nombor satu, kita sembahyang mana dulu? Asar ke Zuhur? Asar. Sebab tu waktu Asar. So pemilik waktu kita kedepankan dan kemudiankan yang tertinggal. Saya teringat Makcik Betty tadi yang tulis. Sekejap, saya baca sikit. Kata Makcik Betty, Ustaz, kan ada hadis barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan solat subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan solat asar.
maka lanjutkanlah saja solat yang kita lakukan tersebut. Maka keadaan itu adalah orang yang solat dilakukan pada waktunya dan sebahagian lagi dilaksanakan setelah habis waktunya, solatnya sah. Nah, Makcik Imran kata misalnya dalam keadaan darurat pada waktu, boleh tak kita niat jamak tamam kepada waktu solat akan berjalan. Jamak always boleh Makcik Imran. Ya, ini tidak ada masalah, terutama kalau ada urusan. Itu tak ada masalah. Memang part of amalan Rasulullah SAW. Namun tak boleh dibiasakan, ya. Tapi yang Makcik Betty bagi gambaran ni Makcik Betty, ini yang sempat satu rakaat. Maknanya tadi kita buat bincang tu, dia tak sempat lagi, dia tak sempat rukuk. Dia baru nak Allah, nak pergi rukuk. So bermakna dia tergantung lagi, belum mendapatkan satu rakaat. Tak ada masalah Makcik Betty. Kalau dah terdapat satu rakaat, saya kalau malah rumah yang, kalau zaman Nabi, ada hadis-hadis yang disebutkan dah subuh, masih lagi makan, orang tengah makan sahur. Sebab apa? Memang dia tak nak nampak, dia tak nak tengok. Sebab kita ni dalam keadaan moden ni, tuan-tuan puan, kadang-kadang memang tak ada daya nak tengok asli. Tapi kita punya macam-macam daya untuk maklum. Kadang-kadang radio belum bunyi, handphone kita bunyi dulu. Allahu Akbar. Kadang handphone kita tak bunyi, jam dinding dia bunyi. Kadang kita punya semua tak bunyi, jiran sebelah punya bunyi. So kadang-kadang saya tengok nak buka puasa pun orang bersalah. Yang pegang kurma, tak pegang kurma. Yeah? Dalam situasi macam ni, saya lihat apabila ulama mengatakan bahawa kalau sembahyang tertinggal, so kita nak mulakan mana dulu? Zuhur tertinggal. So asar dah masuk. So menurut pendapat salah satu yang saya baca tuan-tuan ya, dan ini pendapat yang disetujui oleh salah seorang ya alim fatwa di Mesir, menyatakan bahawa kena sembahyang ikut tertib. Maksud Zuhur mai dulu, lepas Zuhur tu baru mai asar. Jadi tak boleh nak pergi lompat asar tu, kena sembahyang Zuhur dulu. So bermakna dia tak boleh jam. Kalau dia belum solat Zuhur atau Zuhur dia luput, maka solat tadi bolehlah teruskan. Maknanya solat tu dia tetap teruskan sembahyang, tapi dosa luput waktu Zuhur dia dapat, dan tanggungjawab dia tunai sampai habis. Lepas tu baru dia mai solat asar. Ini satu pendapat, dan malah ini juga dalam satu pendapat ini yang disebutkan okey. Malah ada ulama yang sebut dalam pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan dalam pendapat beberapa imam, solat yang luput tadi tu tiada makna bagimu. Maknanya sembahyang je lah atas dasar dia macam satu kebaikan yang kita menyantuni Allah, tapi solat tu tak ada maknanya. Sebagian ulama mengatakan. Saya baca chat sini ya. Ustaz, adakah dikira dosa ketika dalam keadaan uzur? Maksud Makcik Betty, uzur bersebab ya, berhajat tertentu. Makcik Betty memang tak dosa kalau tidur, terlupa, uruskan anak-anak, nak pergi sekolah pagi-pagi. I think that is okay. Ini kita cerita ni, dia dah makan jemput-jemput, dah cecah semua dah, baring-baring, makan lemang, perut kenyang, sedawa 40 kali, saja dia sembahyang lewat. Dan kemudian dia lewatkan sembahyang tu. Atau kalau dia kerja, kita sebut tadi, orang yang pandai dia akan jamak. Orang yang agak baru nak kenal Islam, dia tak jamak. So dia akan sembahyang tunai pada ketika itu. Nah, maka saya katakan tadi, kalaulah memang mengikut satu pendapat bahawa walaupun sembahyang yang telah luput diqadakkan ikut tertib waktu, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian disembahyangkan kemudian, maka solat tadi bolehlah dihabiskan dan seterusnya. Okey.
Ya, memang cari nas makcik-makcik. Ni jenis orang lalai ya, tak kita tak orang. Namun tuan-tuan dan perempuan, saya cuba nak cari jawapan juga untuk saya ambil fatwa sebab saya tak pernah ditanya soalan macam Iskandar tanya ni. Ni kira memang soalan ni dia pelepuk kat kita. Sila, siapa nak cakap tu? Silakan, Abang Oslan. Please. Ustaz, tapi kan ada waktu-waktu haram untuk solat. Kenapa Abang Oslan? Maksudnya asar ke subuh gitulah. Antara setiap waktu solat waktu ada waktu-waktu haram you tak boleh solat. Tidak ada kecuali pada subuh dan pada waktu asar. Oh. Maknanya ada 3 waktu kerana waktunya dan 2 kerana waktu solat. Maknanya 3 tu sebelum syuruk, sewaktu matahari tergelincir atau tegak, dan dia sebelum tergelincir lah, maknanya tegak tepat, dan sebelum waktu dia terbenam. Ini 3 kerana waktu. Manakala kerana waktu solat, maknanya kerana solat dan ditunaikan solat fajar dan ditunaikan solat asar, maka tidak ada solat selepas kedua-dua solat ni. Jadi ada 5 waktu haram. Ini semua tak termasuk pada maghrib dan sebagainya. Boleh Abang Oslan? Okay, terima kasih Ustaz. Ya, siap. Silakan Zaitun. Ustaz, dalam kitab Fawatih Ar-Rahamud, dia sebutkan mazhab Hanafi kata sah kerana yang dikatakan melakukan maknanya al-ada tu dia melakukan perkara mengikut syarak, dan mengikut mazhab Hanafi takbiratul ihram tu adalah maknanya apabila seseorang tu melakukan takbiratul ihram dia dah dikira consider as dah melakukan solat tu lah. So mengikut mazhab Hanafi sah, tapi kalau Asyafi'i kena kira 1 rakaat. So maknanya sampai rukuk, betul tak? Sampai rukuk. Okay, so irsyad daripada majlis fatwanya wilayah wilayah persekutuan. Ya. OKL. Waktu tu Dr. Zulkifli lah masih dia punya mufti tu. So, Pok dia. Dia merumuskan kalau macam gitu diikut yang Asyafi'i punya lah. Maknanya kalau tak dapat rukuk tu dikira tidak sah dan dikira sebagai qada. Okey. Maknanya solat tu langsung namun dia qada. Okey. Okey. Ya, Pak Cik Tarikh, sila. Terima kasih Pak Zaitun. Assalamualaikum Pak Cik Tarikh. Kalau dah suntuk macam tadi semayang zuhur daripada dalam separuh daripada asar. Saya. Kalau kita selepasnya kita biasa selepas semayang zuhur badiah. Bolehkah kita kerjakan di waktu asar? Mana badiah? Tadi zuhur tu luput dah. Cerita badiah pula. Okey. Kalau orang yang dah terbiasa Pak Haji Tarikh, seingat saya dalam ulama fiqah memberi pandangan, kalau orang dah terbiasa maka dia boleh qada ba'diyah ataupun solat-solat sunat dia yang luput sama. Namun saya baca dalam satu riwayat, Sayyidina Umar radhiyallahu an, malah ada beberapa imam yang menyusuli daripada para sahabat yang menyatakan kalau dah lepas, maknanya kalau solat tu terlepas lah, maknanya kita tu semayang tidak jamak, katalah maghrib sama asar, ni mustahil jamak. Okay, dia dah luput. Okay, jadi kata para sahabat ni, maka tidak ada nilainya qada. Maka perbanyakkanlah, kata para sahabat, perbanyakkanlah, pergi buat baik, pergi sedekah, pergi semayang sunat, pergi apa disebut al-witr, pergi ganjil, kasih orang makan, cari jumlah ganjil, maknanya nak kata target lebih kan, ataupun kita beri infak, pergi derma masjid, pergi nau masjid, mana-mana lah. Maknanya hukum qada salat tu sendiri khilaf di kalangan para sahabat dan di kalangan para ulama. So bermakna jika Pak Haji Tarikh tanya saya tentang ba'diyah zuhur, kalau susul zuhurnya sekali, zuhurnya tu pun memang qada sudah, ba'diyahnya, maka saya lebih menyatakan bahawa kalau memang dia biasa sembahyang qabliyah ba'diyah, ba'diyahnya tu jangan tinggal, langsung lagi sembahyang.
Mana kalau boleh sembahyang lebih, sunat mutlak, lagi ada waktu, Pakcik tarik, lanjutkan. Sampai lutut tu bunyi keletang, baru stop. Itu istilahnya kita mempamerkan penyesalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini susah jumpa Pakcik tarik. Orang muda, sila Pakcik tarik, sila. Dulu yang ada kita belajar, yang masa satu yang Nabi SAW kata kita sampai tempat tahu baru kita kerjakan asar, kan? Macam mana? Sekali lagi sampai satu tempat tu baru kita kerja asar. Ada yang ni hadis Nabi, betul? Ikut sembahyang sendirian lah, macam dia bawa asar, takut dapat sembahyang asar di sana. Itulah macam, itu salah. Maksud saya yang ada satu, kita belajar dulu, kita tak dapat mengerjakan macam badiah sesudah badiah, boleh dijadikan dibuat pada waktu lain. Dibuat pada waktu lain, diqadakkan pada waktu lain kan? Dibuat di waktu lain. Boleh. Dan tak semestinya tunggu kalau Zuhur. Kalau ba'diyah Zuhur, di Zuhur. Tak mesti Pakcik tarik. Kalau gitu, saya ingat makin tak kadak lah jawab dia. Maknanya makin terlajak bagai lah, makin tertinggal. Pakcik Farouk ada nak cakap apa Pakcik Farouk? Silakan. There was an occasion when Nabi and overslept. Even what is Khalifa forgot to wake him up. He said, let's bang and then start prayer. If there's a very good reason, I think we can continue with the prayer even there's a very limited time left for asar. For any waktu lah Pakcik, not necessary asar. For Hanafi, asar is around 5 something. So can we follow Hanafi when we are at a time of emergency? Pakcik Farouk, in the Hanafi atau pada mazhab Hanafi, asar lambat, but the ending of asar is the same. Maknanya, so bermakna kalau saya solat lambat, saya Syafi'i ke, saya Hanafi ke, towards the end of waktu solat asar will be the same. It's a standard waktu. No, I mean Zuhur. Zuhur. Okay. Pasti Zuhur kepada asar. Okay. Saya tak, kalau orang yang tak biasa sembahyang begitu Pakcik, walaupun dia mazhab lain, saya bukan kata dia jangan lompat. Tapi macam contoh, Pakcik Syafi'i misal, Pakcik duduk di India misal, balik cuti. Then surrounding Pakcik is Hanafi. That is nice. Maknanya, kind of Pakcik adapting and amalkan yang kita juga. Tapi kalau non purely the surrounding is Syafi'i and dia tak gunakan Hanafi punya adhan, so bermakna untuk dia jump at that time kerana kecuaian dia, I don't see it appropriate Pakcik. Tapi please, emergency. Emergency. Of course emergency Pakcik boleh lanjutkan saja sampai jadikan dia jamak takhir. There is not a problem at all. Okay, Alhamdulillah Pakcik. Pakcik biasa kan dekat India yang jamak maksud saya asarnya lewat? Memang selalu normal normal. So dia orang azan kuat tu lambat kan Pakcik? Lambat. Will be no dua azan tu tak? There was no azan tu. Okay. Dia bukan kita pandai-pandai pergi azan sendiri ya. Terima kasih Pakcik. Masjid Bengkulan, masjid tu Bengali semua sama lah. Late. They bang at 5 something. Ada Anggulia Bengkulan. Anggulia Bengkulan. Itu Al-Abrar? Al-Abrar also Hanafi. Itu Dunlop Street kan Al-Abrar? Step South Bridge Road is the Syafi'i. Okay. South Bridge Road? Masjid apa Pakcik? Masjid Jamak sebelah kuil tu. Jamik Cilia? Okay. Terima kasih Pakcik Farouk. Tuan-tuan dan puan, kat sini saya baca sikit dia. Dalam satu pendapat fuqaha ataupun para ulama fiqh Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahawa kalau orang tinggal semayang,
katalah dia tinggal banyak waktu satu hari, ya. Dia tinggalkan beberapa waktu dalam masa satu hari. Okay. Maka pendapat 3 mazhab ni, iaitu Maliki, Hambali dan Hanafi, wajib dia qada mengikut turutan waktu. Maknanya kalau saya tinggal, misal saya tinggal asar dan maghrib, saya tak boleh maghrib dulu lepas tu pergi asar. Saya kena susul ikut waktu yang tinggal. Okey. Dan dalam keadaan ni, jika seorang yang sembahyang khawatir, takut akan luputnya waktu sembahyang pada ketika itu, maka gugur, dia bilang gugur tertib. Maknanya kalau saya bangun isyak, saya belum sembahyang asar, saya belum sembahyang maghrib, saya punya isyak tu dah 5 suku. Dah ujung noh. Ni kira makan ubat drowsy. Dia kira pengsan satu kali, ya. So dia bangun tu, dia tak payah isyak dia takut isyak tu luput, maka dia solat isyak tu dulu. Kemudian nanti kalau dia qada kemudian, misal, ataupun dia tu berurusan jadi bapak pengantin ke apa, nanti dia sembahyang asar, kemudian dia sembahyang maghrib. Kira dia jam, tapi pada waktu yang hampir luput tu adalah tidak boleh untuk dia meluputkan lagi satu. Ini dia kena selamatkan, ya. Okey. Kemudian dalam orang yang banyak tinggalkan sembahyang ni, kita jadi baca, ya, keadaan ni. Pendapat Hanafi dan Maliki bahawa gugur tertib kalau orang yang sembahyang atau tak sembahyang atau qada dia terlalu banyak. Maknanya dia qada 20 tahun. Ni keras lah kalau nak ikut tertib, ya. Maknanya dia mesti sembahyang atau adalah patut dia sembahyang mengikut apa yang dia nak qadakan. Banyak ni saya tak rasa 20 tahun, tuan-tuan. Ulama' punya banyak ni taklah banyak kita-kitanya banyak ni teruk lah. Ulama' je banyak ni seminggu ada 10 hari tu banyak dah tu. Sebulan tu habis banyak tu. Okay? Pendapat kedua tadi, saya sebut tadi pasal tertib, kan. Dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian pendapat fuqaha bahawa turutan waktu itu hanya sunnah atau mustahab. Maknanya dianjurkan, dia belum sampai sunnah lagi. Dia dianjurkan dan dia tidaklah satu perkara yang wajib. Dan kerana kesemua ibadat itu berasingan. Dia masing-masing ada waktu masing-masing. Dia terlepas ke, dia terhapa ke, maka so jawab Iskandar punya jawapan tadi, kalau saya lah ambil posisi selepas kita baca ni, maknanya orang tadi dia kerana kesibukan dia, Allah ampunkan dosa dia, maka solat tadi luput bagi dia dan adalah berkewajipan dia untuk selesaikan solat tersebut. Kerana apa? Berdasarkan meraihkan waktu turutan. Maka zuhur tu alang dia dah mula, habiskan. Okey. Namun jika dia ingin menjamakkan, lebih ni'mah kerana dia bekerja tadi. Okey. Dan tidak menjadi mana seseorang yang sembahyang dan lewat. Berarti sebelum dia rukuk sudah pun masuk waktu yang lain, maka tercatat baginya dosa. Waliyazubillah min dzalik. Ini Allah ampunkan dosa kita lah. Dan tidak boleh tidak tinggalkan lagi. Maknanya jangan tambah satu keburukan tadi, kelalaian, dengan lalai lagi pula, pergi berhenti pula. Pergi minum kopi pula. Alang saya sembahyang pun tak sah, saya pun berhentilah senang, saya sambung sembang. Agak ni, ini tidak munasabah sama sekali, tuan-tuan dan puan, ya. Berdasarkan meraihkan pendapat mazhab, walaupun kita bukan mazhab-mazhab tertentu, namun ya khilaf tu tak jauh sangat. Khilaf tu tak jauh. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan turutan tidak wajib. Dalam pendapat yang lain itu turutan itu harus diikuti
maknanya dia pun tak sebut wajib menuruti dan sehingga mendatangkan dalil. So perkara-perkara macam ni tuan-tuan kita panggil khilaf furu'iyah. Furu'iyah ni adalah perkara-perkara yang berbeza pendapat ulama pada pelaksanaannya yang samping. Dia bukan, tak ada ulama yang khilaf dia kena qada atau tak kena qada. Maknanya dia baik dikira qada atau tak dikira qada. Semayang tu habiskan. Maknanya kalau lalu put semayang tu pun tak nak, kira ni Cina bilang nanti boti kuih, tak boleh pakai lah ni. So maknanya keburukan atas keburukan. Maka susulilah keburukan tersebut dengan keindahan, kewajipan, kebaikan, sunnah, amal ibadat yang boleh dilanjutkan. Jadi tuan-tuan, kalau ni untuk saya juga dan untuk tuan-tuan lah ya, kalau kita luput semayang kerana kita leka, saya rasa adalah elok untuk kita tidak menunda-nundanya sehingga lupa sama sekali. Yang ni agak jauh sikit lah. Kalau kita nak appeal dalam court, ini agak macam it's a gone case. Kata hakim pun, tempoh rayuan pun dah habis. Ya. Allah Rahman, Allah Rahim. Namun dalam kesempurnaan Allah merahmati dan menyayangi adalah baik untuk hamba menyusuli ataupun menuruti keburukannya dengan satu kebaikan, menandakan dia bersungguh-sungguh dalam dia bertaubat atau istilahnya dalam dia menutupi keburukan yang ada padanya. Saya bacakan sikit lagi sebelum saya bacakan rumusan tadi. Ulama bersependapat atau ittafaqal ulama bersependapat, maknanya semua setuju wajibnya qada bagi orang yang terlupa, naim, tidur dan tanpa dosa. Maknanya orang tidur, orang terlupa, akal hilang, dia qada. Qada tu maksudnya tunai kemudian. Dia bukan qada tadi tak semayang. Okey? Tunai kemudian tanpa dosa. Dan terjadi khilaf pada ulama, ya, wajibnya qada semayang bagi mereka yang meninggalkan semayang sengaja. Khilaf. Tapi dosa. Dosa confirm. Tapi qada tu wajib tak wajib beza lagi. Okey. Maka ulama jumhur atau kita panggil apa? Jumhur kat situ, majoriti ulama mewajibkan qada tersebut. Maknanya yang tinggal tu kena bayar. Okey. Dan menjadikan qada itu lebih utama daripada orang yang tidur dengan orang terlupa tadi. Sebab dia orang tak dosa. So, siapa yang sengaja lah, ya, makcik-makcik gunting-gunting lada sambil ngumpat. Lepas asar tu. Kan? Lamin tak ada apa-apa, pengantin tak semayang, kita kat bawah je tak semayang. Okey. Dan ada di kalangan ulama yang menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang meninggalkan solat sengaja tidak ada ganti baginya. Mungkin ada mahab bagi mufaji tarikh. Wal amalu bi madhhabil jumhur wal ahwat. Kata ulama dalam kes ni, kita beramal dengan pendapat majoriti ulama bahawa qada tu tunaikan as soon as possible. Okay, lagi ngam lah kalau lepas satu waktu asar, maghrib tu buat. Jangan tunda-tunda lusa punya maghrib, tulat punya maghrib, bertekuk-tekuk keras. Ya. So, maka kata ulama itu adalah lebih lahwat. Lahwat ni lebih menyantuni ataupun lebih nampak dia berdisiplin sebagai seorang Muslim. Jadi dia bukan apa tuan-tuan dan puan-puan dia. Kalau orang yang memang tak nak semayang ni, dia memang happy je lah. Alah aku tak semayang tadi. Nah, tak payah nak kada apa bagai, dah lepas-lepas lah. Macam tu lah. Memang betul. Namun ulama tak buka ruang tu gitu saja. Malah mereka suruh beribadat dengan yang lain. Dan makna qada ni nak kena ambil perhatian. Pada ulama adalah qada ni hendaklah seorang Muslim melakukan ibadat pada selain waktunya. Maksudnya ibadat tu tak jadi pada waktu dia. Dan kalau bulan puasa, saya patut puasa 1441. Saya berbuka sebab sakit, makan ubat. Maka saya tunai setelah bulan puasa. Itu dipanggil luar waktu. Itu dipanggil qada. Okay. Sama ada sama on kana dalikal waqt muhaddad lah, yang terbatas waktu
daripada syariat, okey, yang luas ataupun yang sempit, okey, dan ibadat tersebut dibolehkan dibuat selain waktunya ataupun tidak. So itlaq ataupun dipanggil terma, itu dipanggil al-qadha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni termasuklah mak pengantin yang mana tak jadi pengantin, yang tukang kompang pun sama, yang ciduk lauk kat belakang, yang mana bikin air badung, semua tak semayang. Siapa semayang, luar waktu semayang tu dia panggil qadha. Kecuali jika dia menjamakkan perkara tersebut sebagai takhir ataupun jamak takdim, maka itu dikira sebagai perhitungan yang berbeza. Nah, siapa tadi nak cakap tu? Saya baca chat sekejap. Kat sini ada, we have discussed this in class. Damage limitation. Nice expression, please. Okay, welcome. Okay, sila Pak Haji. Jamak jantan, sila. Ustaz, ada saya terdengar daripada ulama-ulama kita lah. Ya. Dikatakan daripada kita melakukan qada, lebih baik kita lakukan duha atau tahajud betul untuk menampas. Maksud pakcik semayang sunat yang utama. Bukan yang ayah. Lakukan itu lebih baik daripada qada. Dia kata qada memang tak ada. Ini maksud pakcik qada yang banyak ke qada yang tadi? Qada yang banyak memang kita tak buat. Okey, yang banyak betul. Okay. Jadi kata kita bersedekah atau ditolong orang ke, bilang belum tikar kat masjid ke apa, itu lebih baik. Betul. Hatta kalau ada ibu bapa, mesti dia serve ibu bapa dia lebih baik. Ya. Kita berikan sedekah kepada kaum kerabat kita. Betul. Saya setuju dengan Pak Jamat. Terima kasih Pak Jamat ingatkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk qada yang sekian lama kerana kejahilan seseorang. Maka saya juga setuju dengan Pak Jamat untuk mengambil pendapat bahawa tidak ada qada lagi. Itu dah terlalu lama. Dia bukan dah overdue tau. Dia dah above and beyond. So maknanya dah beyond the limit. Jadi kalau saya ingat lagi kecil-kecil dulu, kalau saya sewa buku kat Zaitun, kalau kita lambat kan, buku tu kena bayar 10 sen, 20 sen kan, berapa ringgit. Dia kalau sampai maksimum, kena beli buku tu. Dia tak boleh, kau return, they don't want to find you lagi. Dia just, okay, you keep the book, then you pay us the book punya amount. Ya, dia kalau 20 tahun tuan-tuan, kita punya tak sembahyang tu, saya ingat kalau dengar Allah Ta'ala malu dah. Dia nak cerita qada pun ni tak terkeluar lagi. Dia maksudnya, ya, sampai kali ni ulama tak nak kita putus asa, maka ulama kata untuk kita memperbanyakkan perkara-perkara khusus sunnah yang akadah, perkara-perkara wajib yang lain, mengantuni ibu ayah kita, berbuat baik pada orang, tunaikan hak orang, berhutang bayar cepat, nak hutang minta cepat, nak bayar pun cepat, jangan bayar lambat, minta cepat. Ini semua tak betul. Prinsip hidup kena betul, ikhlas diri, kena memaafkan orang seperti mana kita menagih maaf Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Saya sangat setuju dengan Pak Jamal. Namun yang ni saya cerita ni pada kelalaian kita, solat-solat yang ada tengah-tengah tu, yang ya macam-macam sebab. Kadang-kadang saya tengok cucu yang sunat, nenek yang tak sembahyang, apa hal? Orang nenek yang bukan sunat tu kan. So dalam arti kata lain, tuan-tuan macam-macam hal. Saya tengok malam ada orang lupa sembahyang isyak malam raya pun ada. Sebaik COVID hari tu. Ada mana yang bakal lemang, apa tu dia panggil apa? Kat situ yang kecil wajib. Yang wajib selesai ikat tu kan. Wajib lepat, yang Ustaz. Lepat. Yang nak ikat ketat tu bukan main, pergi balik, ikat balik subuh dah. Tuan-tuan dan puan-puan, malah saya tengok dulu kalau tak ada COVID pun sibuk kat bazar lah kita. Sibuk nak pergi beli lelong tu kan. Jadi ya ada manfaat juga pada sebagian perkara ya. Jadi mana-mana, ya saya tak tolak. Ini tak, kita tak orang, kita juga melakukan dosa. Nah, dosa-dosa macam ni tuan-tuan dan puan-puan, semampu kita. Yang mana luput waktu-waktu yang tengah-tengah ni, kita perbaiki sehari ke hari, mesti azam untuk perbaiki. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita pada keadaan kita stable. Stable tu maksudnya, kita sudah luput, semua tu dah tak buat lagi. Atau istilahnya azam tengah kuat. Jadi, Alhamdulillah, Allah rahmat lah istilah. Kita tak masuk syurga pasal amal. Tapi, sedikit perbezaan pada ninya, pada maksud kita nak buat ni,
Jangan buat ibadat tuan-tuan kerana orang tengok. Tak perlu. Kita tak. Zaman tu dah habis dah. Dia bukan untuk kita yang umur 40 tahun ke atas ni. Itu zaman budak-budak 21 tahun boleh. Kita nak tengok mak dia, nak tengok dia sembahyang, saudara dia datang, baru nak tunjuk lawa. Orang nak nampak bapak mentua, tu tak apa. Yang dah 60, tak payahlah ada buat benda-benda macam tu. Agak-agak kekok dah saya rasa. Dan saya rasa tuan-tuan pun, saya baca kesimpulan di sini. Hampir waktu kita satu suku. Yakni kata Imam Syafi'i, apabila terjadi kontroversi antara kebaikan, iaitu memperpanjangkan sembahyang atau menyempurnakan solat seseorang, dan juga mafsadah, yakni waktu tu habis, jadi fitnah. Maka di sini ada kaedah disebutkan sebagai kerana melakukan solat itu, maka meninggalkan mafsadah harus lebih didahulukan. So ini kaedah. Ada kebaikan, ada mafsadah, ada keburukan. Keburukan itu kita utamakan penilaiannya. Jadi Pak Haji Tarikh, kalau Pak Haji Tarikh lepas ni balik, katalah malam, ada mak janda minta tumpang. Dia pun tahan dengan payung. Kan? Makcik tak ada. Tumpangkan orang, pahala. Baik. Tumpangkan orang, baik. Pakcik baru dah bunyi. Pak Haji Tarikh tengok kalau ditepuk pakai betis, ni tak boleh pakai Pak Haji Tarikh, ni jangan berhenti. Pak Haji Tarikh kalau berhenti, aniaya, itu kedi dia panggil. Yang ni betul-betul, kalau dia kata, tengoklah kat mana kan Pak Haji Tarikh. Kadang-kadang, ya, betul tak kita tak orang. Kadang-kadang kita tengok orang kesian. Kalau berduaan Pak Haji Tarikh, berbahaya. Kalau bertiga, ahlan sahlan, falbiha wa ni'mah. Dan kadang-kadang Pak Haji Tarikh, ada isteri kita. Tapi isteri ni jadi hantu singa ni, kalau kita sibuk tumpangkan mak janda ni. Padahal satu blok. Antara isteri menyinga dengan membuat kebaikan, bawa mak haji janda tu balik sekali, walaupun dia dah haji 7 kali, mana satu Pak Haji Tarikh nak utamakan? Jangan Pak Haji Tarikh, Gosman kata dia, pasal bulan tu ni. Pak Haji Tarikh nak utamakan mana Pak Haji Tarikh? Dua-dua jangan. Pak Haji Tarikh tak ambil tu. Pak Haji Tarikh kata kena ambil. Mana Pak Haji Tarikh ya? Kita dengar Pak Haji Tarikh ni, memang nak dengar suara ni. Sila Pak Haji Tarikh. Tak bunyi lah. Pak Haji Tarikh pandai main mikrofon, tak boleh bicik lah. Okey, sebab makcik selamat kat. Boleh bunyi tak? Sila Pak Haji Tarikh. Alhamdulillah. Selamat datang. Sila. Apa jawapan dia? Itulah saya, kalau itu, saya kita mesti ada pendirian, Ustaz. Kalau bukan halal pada kita, forget about it. Jangan invite trouble. Pak Haji Tarikh umur berapa sekarang? 77, Ustaz. 77. Time umur 37 dulu, sama tak agak-agak fatwa ni? Lain sikit lah. Minta maaf, saya gurau aja. Ya, Ni orang tanya Iskandar dengan saya lain sikit jawabnya. Tengok juga dulu, cantik ke tidak. Kalau wangi jangan ambil, takut hantu. Jadi gini Pak Haji Tarikh, maaf saya gurau Pak Haji Tarikh. Tapi Pak Haji Tarikh, ni kadang-kadang cakap salah, tak cakap bersalah. Maaf saya sebut tuan-tuan puan dia. Macam orang nikah dua Pak Haji Tarikh. Orang nak poligami. Kan? Saya masih berpendirian sampai hari ini pun. Walaupun syariat mengatakan suami boleh berpoligami. Nikah lebih dari satu. Tapi syariat juga tidak melarang isteri untuk tidak bersetuju atau tak rasa aman, atau dia tak rasa tenang, ataupun dia rasa tak mampu nak berpoligami ataupun nak berbahagi kasih. Jadi maka tuntutan cerai itu saya berpandangan boleh dia munasabah. Jadi kalau suami-suami yang teruji lah Pak Haji Tarikh ya, Pak Haji Tarikh punya kes dah selamat kira lah, Alhamdulillah. Pak Haji Tarikh punya rezeki kira Alhamdulillah selamat lah dunia akhirat, insyaAllah baik. Yang ni makna ketudung apa? Yang rebung. Macam itulah So dia tiba-tiba menggatal sikit, ada terpanggil, tak salah pun untuk orang lelaki nak kahwin lagi. Namun ada mafsadah dan ada kebaikan kat situ. Kebaikan dia adalah nikah lagi sunnah, dan kalau mampu tak ada masalah apa pun. Kadang-kadang orang semua boleh.
sifat pun baik, apa pun baik. Dapat isteri je satu lihat. Jadi kat sini ada masalah dengan mafsadah. Nak nikah lagi atau nak jaga yang ada. Saya masih berpendapat lah Pak Haji Tarikh, bahawa ni saya cakap sebab saya belum kahwin. Saya tak tahu orang dah kahwin apa dia story lah. Tanya skandal lepas ni. Saya masih berpendapat bahawa kalau memang sudah sekian lama hidup dengan isteri pertama, tidak reba atau istilahnya isteri pertama tu agak non-negotiable sikit orang dia, ataupun berat hati lah. Mungkin umur dia masih 48, 49. Tunggu dia tua sikit lah. Tunggu dia 60, submit form tu lagi. Saya masih lagi menyatakan bahawa antara mafsadah dengan kebaikan. Baik aja kahwin lagi, baik aja boleh ada isteri banyak, boleh lah orang kata boleh himpun satu rumah, tapi ni isteri nombor satu ni. Yang agak tak boleh nak tak register benda tu. Maka mengutamakan isteri tadi atau mengutamakan rumah tangga daripada roboh, itu patut elak. Kita take note perkara tu lah. Ini kalau cerita kahwin-kahwin. Tapi ibu-ibu banyak juga ibu-ibu yang baik boleh masih kahwin lagi Pak Haji Tarikh. Ada, cuma kita tak jumpa je. Sama isteri Pak Haji Tarikh tak tested je. Kami kan insan lemah Ustaz. Jodoh kan ketentuan Allah. Sekarang dah cakap asyik-asyik jodoh kat engkau je, bila nak pergi kat aku. Ni pun tak jadi juga. Kau boleh insan lemah. Kalau lemah-lemah kau tolak ke sini. Mana bersimpan kat situ. So dalam juga tuan-tuan dan perempuan, saya melihat banyak lagi urusan lain. Contoh ya, imam sembahyang ya. Contoh, ada datang orang yang bukan daerah itu ya. Banyak kali saya melihat ulama yang datang daripada Maghribi, daripada Saudi ataupun di negara-negara Teluk yang enggan menjadi imam. Saya pernah sembahyang di Kuala Lumpur, waktu tu Syekh Abdul Rahman Sudais. Beliau ada di situ. Waktu tu di mana ya? Di kawasan, bukan di Masjid Negara. Ada kawasan agak keluar sikit ya, jauh. So masuk waktu tu Syekh Abdul Rahman Sudais pilih untuk tidak jadi imam. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Nah, saya ingat faktor yang beliau kira. Kalau cakap dekat Masjid Negara, bandar sikit, mungkin senang lagi untuk orang memahami, digest ya. Sebab dia nak baca kuat, tak baca kuat, bismillah, ataupun cara sembahyang, ataupun macam-macam ya. Namun ada di tempat-tempat juga yang imam-imam tu imamkan sembahyang. So ada mafsadah, ada masalah. Banyak kali kita akan kedepankan masalah. Ada kerosakan dan ada kebaikan. Banyak kali kita akan buang kebaikan, kita buang keburukan, kita ambil, ni untuk kebaikan saya kena cakap dengan awak. Tapi ya, saya ingat faktor Imam Syafi'i ambil kira ni sangat cantik. Sangat cantik. Saya baca sekali lagi tuan-tuan. Keumuman hadis ini, saya baca sekali lagi ya. Apabila terjadi kontroversi antara maslahat kebaikan dan mafsadah kerosakan, yakni maslahah kerana melakukan salat sesempurna mungkin dengan cara memperpanjang bacaan dan mafsadah kerana melakukan solat di luar waktu yang ditentukan, maka meninggalkan mafsadah, tinggalkan. Maksudnya jangan buat benda tu, harus lebih didahulukan. Keumuman hadis bab ini dijadikan dalil bolehnya melamakan waktu iktidal, berdiri saat bangkit dari rukuk dan duduk di antara dua sujud. So Pak Haji Tarikh, Imam Syafi'i terkenal dengan kesantunan, dan tuan-tuan, perkara ini hanya pada perkara bukan akidah. I would like to remind ya. Kalau perkara akidah, keburukan itu kena stop. Kalau lah kata, tuan-tuan, ada orang yang mempercayai tangkal dan sebagainya. Sekarang ni banyak juga orang percaya benda-benda ni, tuan-tuan, bukan-bukan ni ya. Malah saya dengar orang yang pindah rumah masih ikut feng shui, masih lagi. Kalau ikut feng shui pasal angin, saya faham juga. Dia memang jenis nak berkipas, tak kerja lain lah. Tapi ni pasal feng shui tak shui ni. Ni memang shui ya. Ini kalau jadi anak kita memang shui. Ni kita kena, dia tak boleh nak mafsadah, masalah. Dia itu kerosakan. Akidah, pada kerosakan akidah mesti bendung. Namun kita tak boleh paksa. Kita kena ingat ni. Saya didatangi soalan hari itu Pak Haji Tarikh.
soalan cantik lah bunyi dia gini. Dia kata, kenapa Islam, mana saya bacakan chat tu dulu, takut ada apa-apa yang tergantung tadi. Nanti kena penggal kepala. Okey. So, dalam orang ni tanya, anak muda ni tanya Pak Haji Tarikh. Dalam Islam dia bilang Islam ni agama rahmah, agama baik lah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Lepas tu kita baca doa yang baik lah. Dia bilang, apakah dosa yang paling besar dalam Islam? Pak Haji Tarikh, jawab saya Pak Haji Tarikh. Kalau kita menduakan Allah lah. Mensyirikkan Allah SWT. Okay. Antara membunuh dengan mensyirikkan Allah, Pak Haji Tarikh, mana satu lebih besar? Syirik. Syirik. Okey, syirik. Okey. Dia tanya, ni non-believers, this is not Muslim. Okay. Dia tanya gini, macam mana korang boleh jeopardize nyawa manusia dan korang boleh katakan Tuhan ni tak boleh disyirikkan, sedangkan dia Tuhan. Dia bilang dia Tuhan, dia maha berkuasa, dia maha hebat. Kalau disyirikkan pun tak jadi apa, tak keluar darah hidung Tuhan, tak ada keluar apa-apa, jadi cair, tak ada. Dia bilang berbanding dengan jiwa manusia satu, macam mana syirik tu boleh besar lebih daripada kita bunuh. Sila Pak Ustaz. Kita kata yang daripada surah Baqarah tu, kita mesti beriman dengan Pak yang Haji gaib. orang Islam. Hak ni orang bukan Islam. Kita beriman yang gaib. Kita percaya gaib. Dia tak tahu dia gaib, jadi dia begitulah. Nah, dia datang gini Pak Haji Tarikh. Dia kata, saya nak peluk Islam. Justru Islam agamanya zalim. Nah, lebihkan syirik daripada lebihkan membunuh. Bermakna, kalau saya tembak orang di New Zealand tempoh hari, kalau nak pergi sembahyang Jumaat, okey lah. Dia kira okey tu maksudnya tak sedosa besar saya mensyirikkan Tuhan. Dan ini untuk non-believer. This is non-Muslim punya apa dia panggil? Argument. Percayaan. Ya. Macam mana kita nak slowly explain. Sebab memang dosa paling besar dalam Islam adalah mensyirikkan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak bakal mengampunkan, okey, jika Allah tu disekutukan dan mengampunkan yang lain, termasuk membunuh. Justru kita nak cakap macam mana ni? Sorry. Ya, saya. Soal akidah. Silakan. Sila Pak Haji. Bismillah. Kita punya akidah yang kuat tu. Ya. Kalau akidah, Pak Cik orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam tanya. Pak Cik ni, hello. Macam mana nak buat? Halo. Kita mesti Tuan. explain dia. Mesti explain Pak Haji Tarikh. Asal mana Pak Haji? Explain, katakan kita Islam, kita yang saya kata mesti kita tahu yang gaib. Itu yang utama. Utama gaib dan mendirikan salat. Kita orang Islam. Ya Islam. Tapi kalau kau tak ada itu percaya gaib, tapi ceritakan macam mana kita boleh kasih example benda-benda yang gaib. Cuba kasih Pak Haji example. Tarikh ada satu tanggungjawab dalam Islam untuk menyampaikan Islam sesempurna yang mungkin. Nah, kalau Pak Haji Tarikh bezakan dia dengan Pak Haji Tarikh, diskriminasi. Maksudnya saya believer, awak non-believer. So, bermakna awak orang lain, saya orang lain. Saya kelompok lain, awak kelompok lain. Awak tak nak percaya, sudah. Mesti bisa. Dia mesti ada jawapan. Wow, I'm facing this every day at work. Okay, hopefully kita boleh bantu sekadar juga. It's a real situation. It's about faith, Ustaz. Yeah, why? It's about faith. If you have faith, you would understand why syirik is haram. And as for non-believer, he has to change his mindset, and he also has to put himself in us that we are the believer. This is our mindset. I mean, faith is not only about belief in Allah. It's belief in everything. You know, there's shaitan, there's you, there's I, there's everything. There's nature, non-nature. It's all about faith. But Kak, excuse me. Kalau misal dia cakap gini, dia tak pernah nak change anybody or they try to understand. But Islam, dalam message Islam ni adalah humanity.
Islam ni adalah for all mankind. Islam Yes. is the way of life. Yeah. How benda ni, how sistem Islam ni boleh jadi humanity, sedangkan Islam menjadikan dosa syirik lebih besar. This is not about belief, this is about system yang kita embrace. Kalau Yeah, takkan Okay, go ahead, Buddha, you first. takkan Buddhis atau Buddha lebih logik daripada Islam, sedangkan Islam agama Allah. Takkan apa dia panggil, Sami Hindu show mercy more than Allah. Okay, because we, the believer, we submit ourselves to Allah, and Agree. He did not. He did not. So He can never understand us unless He try or he go for Islamic studies. What he can understand doesn't mean that going to Islamic studies that you are Muslim, but he can go and sit this class and try to understand. I mean, it's about submitting. We submit, he did not. So another way for him to understand is that go to Islamic studies. But He will kakak chase understand him. that. You chase him from Islam. Actually dia nak masuk Islam. But Okay. when dia ada argument ni, dia ada syubhah. Like how to Syubhah. filter. Yeah. So that's why study about Islam. Study Yeah. about Islam. Yeah. Find someone that can read. Because of and study about Islam, dia tak puas hati. Macam mana Islam boleh lebihkan syirik lebih besar dosa dia daripada membunuh orang. No, Sedangkan kitanya human syirik, rights. kitanya syirik is just simply not to menduakan Allah, and Okay. that's it. Yeah, and we kita tak syirik yang lain macam Gosman go dekat belakang rumah Yeah. pergi kasih joystick tak. Okay. No, it's not that. But Masih kasih joystick kat rumah kat belakang tu? I Kubur dah think tak ada kan? this Sunday. Ada lagi. Ada. Oh, ada lagi. ada. Okay. So it's about okay lah Ustaz. Everyone pun sama. Betul. So the thing is about do not be stubborn. Find someone that you can learn with. Mungkin yang pertama tu penyampaian dia tak absorb. Tapi do a lot of reading and research. Yeah, but still you fail. You are failed to explain. Saya That's the Okay, verdict. Ustaz. Faham? Ustaz. Okay. Sila siapa tadi bagi saya? Silakan. Kak, good try kak. Kak Semua Pak nak Jamat jawab. jantan dulu boleh? Pak Jamat jantan. Sila Pak Jamat jantan. Ini pendapat saya je lah. Saya. Cuba Ustaz tanya dia, kalau bapak engkau jadi pembunuh, Okay. kalau bapak engkau jadi pembunuh, nak kau hukum bapak engkau tak? Tanya Jadi dia kalau macam tu. okay. Takkanlah dia takkan buat zina kan? Yalah, tak Kalau apa. ayah dia sendiri. Walaupun dia try to cover dengan bapak macam mana. Sama juga okay. macam kita, orang mensyirikkan Tuhan. Walaupun dia kaya bagaimana sekalipun, Ya. kalau dia sudah mensyirikkan Tuhan, maknanya dia out. Yes. Macam semua bapak dia, kalau kau confirm, kau masuk pergaulan, apa pendapat bapak kau pada muridnya? Okay. Makcik Betty kata kat sini Pak Cik Ahmad, sebab Allah yang mengatakan begitu. Makcik Betty, this is a loser. Beroslan, sila Beroslan. Terima kasih Pak Cik Ahmad. Saya saja provoke sikit. Sila Pak Cik Ahmad. Banyak Beroslan, sorry. Ustaz, Beroslan kat tangan lah, sila. Ustaz, Please. in this case it go back to basic lah Ustaz. Pasal what is the purpose of life? In Islam, the purpose of life is to worship Allah. So that's why kita tak boleh syirikkan our creator. That's why syirik is higher than bunuh orang. Because you bunuh orang, you still have to face the judgment later on. But if you syirik pada the creator, then there's no apa ni? Abang Roslan, mana lebih senang Allah ampunkan? Dosa sama Allah atau dosa sama orang? Dosa sama orang. Sama orang. Dosa sama Allah dia, lebih senang. Sorry. Okay, mana senang Mana lebih sama senang, Allah? Mana Yes, kalau lebih senang, Allah ya. takkan ampunkan dosa kalau kita dosa sama orang, kecuali tertakluk kepada orang tu memaafkan ataupun tidak. Betul? Betul. Jadi bermakna di sini Allah tidak melebihkan dirinya. Allah malah memberikan hak kepada hamba. Kehidupan hamba itu dipersetujui. Tapi kita purpose diciptakan untuk menyembah Allah. Sebab tu kita tak boleh syirik pada Allah. Setuju? Okay, tak boleh syirik pada, habis boleh bunuh orang. Ya, tak. That's why it's the highest Okay. Okay, nice itu try. pendapat saya lah. Okay bang, I love Makkah bang ni baju. Masya Allah. One day kita boleh balik ke Makkah ya. InsyaAllah. Ya Pak Cik Tarikh. Sila Pak Cik Tarikh. Kata ini kasih Alasan just lah. simple.
simple thing lah. Kalau tapi dia orang kalau anda tak percaya siapa menjadikan langit dan bumi, tanya sebab atau tu kita ada orang menjadikan kita. Macam kita orang, Allah jadikan kita. Dia mesti ada pedengaran. Sebab siapa jadikan kau? Just natural is not, tak ada jawapan. Mesti ada orang yang jadikan. Saya ada soalan boleh? Ya. Kalau Allah tarik nyawa orang yang kita sayang, katalah kita baru kahwin dengan dia 5-6 tahun, isteri tu meninggal dunia, okey? Kita tak boleh terima keadaan tu atau berasa berat hati, ini dianggap leading to syirik atau tidak? Itu kadar dan kadar kita. Semestinya ada kadar dan kadar. Tapi kadar dan kadar untuk Pak Haji 77 tak ada masalah. Kalau untuk orang yang 27, tapi kita mesti believe that setiap kebaikan tu Allah kasih pada kita tahu. Kita dia pimpin sampai kita masuk jumpa dia besok. Tapi kita tak boleh, ini dia punya cubaan, dia punya apa-apa kita nak kita tempuh, semua dia tersurat. Dia must believe that. Kita mesti ada iman yang kuat. Saya tengok Pak Haji Tarikh, saya nampak kesini Kak Puan Nurjana Sujai ada on microphone. Nak cakap ke? Silakan. Saya tak reti. Tapi sila, saya hak Allah kita tak boleh nak ketepikan. Allah, kita milik Allah. Jadi mengutamakan Allah itu tanggungjawab kita. Saya. Okey, terima kasih. Saya nampak Kak Zai dulu. Kak Zai Okey. Sebelum Iskandar. Iskandar kau last. Kasih balik tuan-tuan. Sabar. Engkau lelaki last. Ladies first. Kita kasih balik. Ladies first. Okey, Kak Zai tuan. Ada salam, silakan. Okey, tak. This non-believer dia kena tahu bahawa dalam Islam membunuh tu pun antara dosa-dosa besar. Kita tak boleh sebut membunuh orang. So maknanya Islam mengajarkan kita untuk Islam is peace. So kita mengajarkan penganut-penganut kita untuk hidup secara aman, peace. So membunuh pun salah. Satu nyawa tu sangat berharga bila dengan dia. So tak ada istilah kita maknanya meremehkan nyawa seseorang. Ni kakak jawab soalan saya. Mana dosa lagi besar? Bunuh ataupun syirik? Of course syirik. Nah, akak jawab saya sama. Back to square one. Okay, but the thing is that we fail to educate him about love. There's a hadith that say none of you has faith until he loves for his brother or his neighbor until he loves for himself. So we also have to introduce him that. I mean, he cannot just simply say about Islam ni is about bunuh and things like that. No, we definitely have loves. And for example, Surah Al-Fatihah is all about loves. MashaAllah. All about love. Okay. Yeah. Okay. Perhaps they should come to our class hari ni. Iskandar. Iskandar, kau punya turn. Saya respect Pak Haji Faruk sekejap tu. Pak Haji Faruk. Yes, Pak Haji. We can tell you that Quran has dealt with murder. We don't condemn murder. Quran has dealt how to deal with the murderer. He is the sole Allah who has given us a book which dictate everything. Your points of view also been dealt with in the Quran. MashaAllah. Okay. I think that's the way I think he will sit him down. Oh, MashaAllah. Okay. Pak Haji Faruk, thank you so much. Iskandar, your conclusion, Iskandar? Your answer. Peace. Yep. Kat kelas ni semua orang alim, bis. So kau tanya soalan macam ni, jawapan dia orang straight, bis. Tapi bagus. They don't face apa yang aku face hari-hari. Saya terangkan semua pada semua. Cuba short one, 2 minutes. Yang kita nak kena explain is how we want to make them love Islam. Macam mana kita nak simplify Islam tu jadi Islam tu cantik pada orang. You say that Islam Allah is great gitu, kita kena percaya akidah. Dalam kelas ni kau cakap gitu semua orang tahu. If you talk sebab semua belajar. If you talk to him, dia akan cakap kau cakap aku pasal akidah. Then you talk about other things, then kita kena explain dengan dia nicely. So aku tengah tunggu jawapan kau ni, bis. Ya. Tak boleh kita balik kat kita pula. Okay, tuan-tuan perempuan.
saya dalam ramai-ramai tadi, saya rasa Pak Cik Farouk punya jawapan the nearest one to apa yang saya jawab, but not necessarily saya jawab pun betul. Okay, saya jawab macam ni. Dua dosa ni, kalau tanya ranking, mana satu lagi tinggi, mana satu lagi besar, kita akan jawab syirik. Tapi kita tak sedar the segregation of apa yang Allah jadikan dosa ni besar dan section dia. Okay, saya kata kalau menurut hak makhluk, cuba kita kaji balik, apakah dosa yang paling besar selain membunuh? Kalau between makhluk and makhluk, tak ada selain daripada membunuh. Kata Allah, al-anf bil-anf wal-yad bil-yad wal-nafs bil-nafs. Okay? Jiwa dengan jiwa. Manusia punya kehormatan tubuh badan ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, okay, kalau hidungnya sedikit sompek lah istilahnya, sompeknya ada harga. Tak boleh ganti sama original parts, tapi mesti dibayar pampasan. We have to apa dipanggil pampasan, compensate, ya. Dan badan manusia, jika saya ambil duit manusia tanpa izin dan tanpa persetujuan, itu dikira salah. Malah dalam jual beli, saya tipu aja RM1. Saya tak payah tipu banyak-banyak, $1. Asal harga $4, saya beli betik, saya beli botol mikai. Saya jadikan, okey, saya makan $5, orang tak nampak, saya bikin $5. Itu dia panggil akhdhul mal bil batil. Salah untuk kita ambil RM1. Nah, apalagi yang namanya tubuh badan manusia, fizikal manusia ni, telinganya ada harga. Ujung jari, ni jari 5 tuan-tuan kan, 5. Jari ni, Kak Zaitun, jari kelingking sama jari ibu, mana mahal? Mana mahal? Kata tuan-tuan, sekarang mana mahal? Sama mahal Ustaz. Sama mahal. Sama-sama berharga. Sama-sama, tapi ada yang lebih mahal. Jari ibu paling mahal. Sebab jari ibu ni, tanpa jari ibu, tak ada apa yang kita boleh kaup. Kalau gini, tak ada. So jari ibu ni, sebab tu nama dia ibu. Kan? Tak penting. So jari ibu paling mahal. Jari kelingking sama jari tunjuk, ini beza harga lagi. Jari manis, tu jangan terkejut. Dan dalam parts of body kita ni, ya, tingkatannya bergantung kepada ancaman hukuman. Semakin berat ancaman, ya betul Makcik Betty. Namun, hak manusia dengan manusia, dosa paling tinggi, bunuh. Tak ada yang lain. Tak ada. Mengumpat ke apa, tak ada. Membunuh itu, sehingga Allah bilang, anna nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal uzuna bil uzni, was sinna bis sinni. So kata ulama, okay, apabila kita beralih hak Allah, kita boleh tak semayang. Dosa besar. Dia belum sebesar-besarnya. So tingkatan paling tinggi dosa apabila dia melibatkan Tuhan dengan makhluk adalah syirik. Jadi di mana letaknya dosa lebih besar itu? Antara bunuh dan juga syirik, lebih besar dosa syirik? Tidak. Saya bagi satu perumpamaan dari angle yang lain. Allah tidak akan ampunkan orang yang mensyirikkan Tuhan. Betul kan Zaitun? Dan Allah tidak akan ampunkan dosa orang itu jika orang yang dia buat salah padanya tak ampunkan dia. Betul tak? Same. Dia equal. Dia back to square one. The calculation is the same. Cuma Allah segregate this one between among you, the human, ataupun istilahnya kamu manusiawi. Hak kamu mesti tunai. Sebab tu Allah bilang apa? Addul amanati ila ahliha. Hendak kamu tunai amanah pada ahlinya. Duit anak yatim, barang 10 sen pun tak boleh makan. Tak boleh makan. Itu neraka. Sehingga sahabat-sahabat Nabi bezakan tempat simpanannya. Nah, begitu juga dengan wang faraid. Orang pemegang amanah, trustee dan sebagainya. Manusia ni belum sampai pada badannya aja. Baru sampai pada harta keliling-kelilingnya, dealing, sumpah. Dia panggil apa? Sumpah tidak benar. Sumpah palsu. Dosa. Tapi tingkatan paling tingginya adalah membunuh. Dan sama taraf dengan mensyirikkan Allah. Namun, kita orang Islam tak pernah segregatekan dia antara ini hak Allah
saja semata-mata, dan ini hak Allah dan manusia. Dan Allah bergantung pada manusia dalam dia memaafkan ataupun tidak. Maka dosa mengumpat aja, kalau orang kita ngumpat, kita bilang dia gincu dia macam tumbung buruk, dia tak maafkan sampai mati, ke akhirat Allah bilang minta maaf, aku tak boleh maafkan. Tak payah bunuh sampai. Malah sebenarnya Allah bagi hak lebih kepada manusia. Dan kalau hanya mengumpat, tak dimaafkan manusia tadi, masih lagi syirik. Allah boleh kira nafas, kerongkongan, tak kerongkongan. Tapi bila manusia say no, Allah tutup semua gate. Kata Nabi SAW apa? Fayukhadhu min hasanatihi. Maka diambil daripada kebaikan, dosa orang tadi tu, campur kat dia. Habis dosa-dosa tu. Maka diambil kebaikan dia yang bersalah ni kepada orang yang tadi dia bertanggungjawab. Allah takkan berganjak sikit pun. Jadi kalau saya tanya balik tuan-tuan dan puan, mana satu lebih mudah? Lebih mudah sama Allah kan? Walaupun bunyi syirik. Selagi mana nyawa tak sampai kerongkongan, selagi mana kalau kita, saya rasa kalau kita tidak, kita masih ada Islam, walaupun orang murtad, dia pergi negara lain, masih ada terdetik dalam hatinya. Ini masih lagi Allah sayang. Punya ibu ayah, masih lagi Islam. Nanti meninggal suami Kristian tu, dia balik Islam semula. Masih lagi Allah bagi peluang. Ini never ever kalau berdosa sama orang. Pak Cik Tarikh boleh? Agak-agak tenang juga kita jawab ni. Agak dia lebih kurang sama. Cuba explanation. Pak Cik Farouk bagi paling subtle tadi. Nice one. Saya tengok tadi. Ini hikmah orang tua lah Pak Cik Farouk. Allah tambah kemuliaan Pak Cik Farouk insyaAllah. Dan semua tuan-tuan puan yang bantu saya dalam discussion ni. There's no right, there's no wrong. It's how kita explain. Mana Iskandar tadi? Iskandar. Ustaz, Ya, Pak Cik Tarikh. Bismillah. Allah cipta kita. Dia sayang kita. Dia turunkan Quran dan semua tunjuk kita kan. Jadi Anas kan. Saya. Kenapa kita nak syirik kepada dia kan? Macam bapa pada anak kan. Kalau anak pun marah-marah pun bapa ampunkan. Masya-Allah, masya-Allah. Betul Pak Cik Tarikh, tapi kena bapa tak kepala angin. Bapa macam Pak Cik Tarikh masuk parlimen keluar parlimen okey. Kalau di bapa dia masuk factory keluar factory dah ada angin sikit Pak Cik Tarikh. Allah muliakan Pak Cik Tarikh. Iskandar. Yes, Iskandar. Apa kamu nak kecek? Aku nak ajak Pak Cik Farouk datang office aku dakwah sama-sama. Pak Cik Farouk kan police officer dulu. Pak Cik Farouk deal with people. Masya-Allah. So ada touch of kemanusiaan lebih lah. Tidak kata yang lain zalim. Yang lain belajar dengan dia. Betul. Tuan-tuan dan puan, saya bangga tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan ada depan saya. Tuan-tuan punya akidah yang kuat. Tuan-tuan punya kefahaman Islam yang bagus. Malah tuan-tuan tak compromise langsung when it comes to syirik. This is good. This is satu fundamental yang bagus dalam diri kita. Saya doakan semua tuan-tuan dan puan, termasuk saya, Allah kurnia kita husnul khatimah. Ya Kak Zaitan? Last daripada kakak quote daripada kata-kata Ustaz Jazair. Kesan dakwah itu adalah pada keikhlasan, bukan pada kelunakannya. So bila kita ikhlas, nanti Allah yang beri hidayah kepada orang yang kita dakwahi itulah. So kita just ikhlaskan, macam ni nasihat untuk Iskandar. Jangan streskan diri, just take it, you know. Kau just tunjukkan akhlak yang baik as a Muslim. Orang akan jatuh hati pada akhlak ataupun ni yang kau pamerkan. Kalau perempuan bahaya tu Kak. Tak perempuan lah, kawan keling dia. Jangan. Okay. Kau jangan Izai, aku pelangkong kau. Okay. So, baik juga Kak Zaitan bagi ingat tu. Bagus insyaAllah. Ya, sebab dakwah ni tugas kita semua tuan-tuan ya. So hari ni secara tak langsung kita tolong Iskandar pun. Dan kita tolong Iskandar bagi jawapan. Semua orang dapat pahala insyaAllah. Allah ampunkan dosa kita dari mula majlis tadi sampailah ke saat akhir ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.